yang Datuk Seri telah mendengar suara besarkan UMNO Shah Alam. Tapi Datuk Seri, saya yakin dan percaya rakyat tertipu. Ini hanya sementara. InsyaAllah UMNO Shah Alam akan terus bangkit dan akan memberikan kemenangan kepada Datuk Seri dan juga kepada UMNO di peringkat kebangsaan pada bulan 15 nanti. Dengan itu Datuk Seri, terima kasih. Saya beri laluan seluas-luasnya kepada Datuk Seri untuk meneruskan program buat bicara pada petang ini. Ketika ini saya mempersilakan Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak untuk tampil ke pentas untuk teruskan program. Dan bersama moderator Saudara Haris Hadi daripada Exco Pemuda Malaysia. Terima kasih. Malu apa bosku? Sibuk lah, sabar. Nak bagi relax live dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, dengan izin Allah hari ini kita dapat bersama-sama meriahkan menyambut kehadiran mantan Perdana Menteri yang kita sayangi, kita sanjungi dan yang sentiasa kita pertahankan. Dan alhamdulillah hari ini beliau hadir ke Shah Alam dan kita ucapkan terima kasih dan kita berikan tepukan penuh kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, Ahli Parlimen Pekan. Buat pengetahuan Datuk Seri, hari itu masa saya lawat Datuk Seri, saya letaklah gambar di Facebook. Masa tu ramailah bising dalam Facebook, kenapa tak ajak lah. Kalau saya ajak semua sahabat-sahabat di Shah Alam ni, saya rasa mau runtuh pavilion tu Datuk Seri. Apapun hari ni kita beruntung sangat daripada kita ramai-ramai pergi rumah Datuk Seri Najib Tun Razak. Hari ini Datuk Seri Najib Tun Razak meluangkan masa beliau untuk bersama, untuk kita berkongsi pelbagai isu-isu yang berlaku sebelum pilihan raya dan juga selepas pilihan raya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan terima kasih kerana hadir dan kita gunakan ruang majlis hari ini, majlis dialog, majlis perkongsian hari ini dengan penuh ilmiah, penuh menghormati dan jangan ada provokasi. Kalau boleh tanyalah apa saja tapi dengan penuh berhemah. Apapun saya tak nak berucap panjang, saya tak nak membuka intro ni panjang-panjang kerana yang paling penting yang ramai nak dengar bukan saya cakap tapi perkongsian daripada mantan Perdana Menteri kita Datuk Seri Najib Tun Razak. Apapun sebelum saya mulakan majlis, saya nak perkenalkan juga diri saya. Kalau siapa yang belum kenal, nama saya Faris Hadi, Exco Pemuda Malaysia. Dan buat perkataan Datuk Seri Najib Tun Razak, sebelum pilihan raya berlaku satu kejadian yang tak diduga yang sehingga membuatkan tuan-tuan mahadis sehingga hari ini marahkan saya. Dan buat perkataan Datuk Seri, walaupun ada sahabat-sahabat daripada Jabatan Dewan Khas tempat saya bekerja sebelum ni, mungkin ada yang berhijrah ke PBM, tetapi saya bersama dengan ahli UMNO Shah Alam di bawah kepimpinan Datuk Azhari langsung tak tinggalkan perjuangan ini Datuk Seri. Apapun kita gunakan ruang ini, kita sambung perjalanan majlis ini, kita mulakan majlis ini dengan sebaiknya. Tetapi biar saya tanya soalan dulu untuk Datuk Seri. Oleh kerana saya hari ini moderator, biarlah saya bagi satu soalan. Okey Datuk Seri, antara NVX dengan Y Suku, mana Datuk Seri suka? Itu jadi satu soalan yang sukar bagi saya. Sebab boleh. Itu jadi satu, boleh dengar? Okay. Itu jadi satu soalan yang sukar bagi saya. Sebab saya nak cerita malam tu, tiga malam yang lalu saya pergi ke tempat bernama Lepak King. Lepak King di Wangsa Maju. Jadi bila saya pergi ke Lepak King tu, saya jumpa dengan ramai jugalah anak-anak muda. Dan saya dapat duduk semeja dengan mereka.
Saya dapat cerita dengan mereka berkenaan dengan beberapa perkara dan saya boleh dapat feedback daripada mereka. Dan okey tempat tu, namanya Ron. Dia seorang pengusaha muda. Dia sewa tanah tu daripada seorang pengusaha, tanah milik tu orang Cina. Dia sewa. Lepas tu dia buat macam satu food court dengan 2 tingkat, dan dia sublet pada pengusaha-pengusaha, boleh katakan semua orang Bumi Putera Melayu, dan dia mengenakan bayaran daripada satu central tempat kaunter. Dan alhamdulillah saya tengok orang muda cukup minat dengan cara seperti ini, dan dia boleh dikatakan antara generasi baru yang ada idea yang kreatif. Orang macam inilah yang kita mesti pupuk. Orang macam inilah kita mesti sokong, supaya kita dapat menunjukkan bahawa pertama, orang Melayu bukan pemalas. Ada orang kata Melayu ni pemalas. Siapa dia? Saya tak dapat terima. Saya cakap terus terang, orang Melayu bukan pemalas. Orang Melayu boleh berjaya dengan syarat kita bagi dia peluang. Peluang yang sama rata dan juga beri kelebihan sikitlah. Katanya saya beritahu bahawa kalaulah anak yang lahir di Canny Hill, katalah, dan anak yang lahir di, katalah, di Jerantut, Kampung Ulu Jerantut, siapa ada peluang yang lebih untuk kehadapan? Tentu yang lahir di Canny Hill tak. Orang Melayu banyak duduk di mana? Di luar bandar. Jadi kita kena bagilah kelebihan pada orang Melayu sedikit, supaya dia jadi, orang kata, playing field tu more level playing field. Sekarang ni playing field tak level. Sebab tak level lah, kita ni ketinggalan. Kalau kita kutuk orang kita ni malas, sampai bila orang Melayu nak maju? Saya waktu saya jadi Perdana Menteri, ramai pegawai-pegawai, CEO yang saya kenal. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan, ada yang sanggup tidur di pejabat tu kerana urusan tak selesai. Ni orang Melayu. Termasuk ada seorang wanita yang ketua eksekutif prasarana. Terpaksa berhenti pula sebab dia pilih oleh Barisan Nasional. Dia sanggup tidur waktu malam nak selesai kerja, tak selesai. Inilah yang saya kata, orang Melayu kalau diberi peluang, dididik, diasuh dengan baik, orang Melayu pun boleh standing dengan orang lain lah. Tak ada masalah. Datuk Seri boleh bertanding dengan anak Datuk Mahdi Boleh. Anak dia lain sikit lah. Okey, apa lagi? Okey, Datuk Seri, kalau kita lihat, Saya nak bawa satu cerita ya. Ada satu cerita saya beritahu kat Datuk Syari tadi. Yang duduk belah kanan saya seorang pelajar MSU, Malaysian Science University, sedang belajar perubatan. Yang belah dia, abang dia dah lulus sebagai doktor. Kerja di mana? Kerja di IJN. Okey? Apa yang menduka ceritakan cerita yang saya dengar, dia kata 2 kali dia cuba nak jadi ahli UMNO, gagal. Sebab apa? Hantar borang hilang. Hantar borang hilang. Saya kata bukan borang hilang. Borang itu dibakul sampahkan. Jadi kalau kita ni tak besar hati, kalau kita tak buka pintu UMNO kepada orang muda yang ada kepandaian, UMNO akan merupakan parti yang kolot dan tak boleh majukan. Jadi soalan sekarang ni, apa guna kalau kita jadi ketua bahagian kalau kita tak ada kuasa? Betul? Kalau kita ada kuasa, tak menang pilihan raya pun tak apa, ketua bahagian pun boleh hidup selesa. Sebab kita boleh bantu. Sebab itulah tuan-tuan, kita mesti ubah mindset kita. Betul? Pemikiran lama kita tolak ke tepi, ganti dengan satu pemikiran baru
yang lebih terbuka, bahawa kita hendak orang muda yang kebolehan tampil ke hadapan menjadi ahli UMNO, pemimpin UMNO di semua peringkat, supaya UMNO akan jadi pilihan utama dalam pilihan raya yang akan datang. Ini mesej yang terus sebab saya sendiri dengar daripada mulut orang yang nasib baik dia tak masuk bersatu. Nasib baik dia kata saya masih harap lagi nak masuk UMNO, dia kata. Dah 2 kali tuan-tuan borang dia hilang, kononnya hilang lah. Jadi itulah, saya mana cakap bahagian mana tak payahlah. Tapi inilah perangai kita, perangai hodoh kita. Minta maaf lah kalau kata perangai hodoh, sebab kita tak fikir tentang kepentingan parti. Kita fikir tak nak orang muda mencabar kita. Ya, kita tak nak orang muda yang ada kebolehan lawan kita. Tak bolehlah macam tu. Sampai bila kita ni tak ada daya kepimpinan yang mencerminkan kepimpinan dinamik di kalangan orang Melayu yang boleh menjadi kesinambungan kepada perjuangan kita. Terima kasih Dato' Seri. Tapi saya boleh sahkan Dato' Seri, di Shah Alam ni sangat terbuka. Betul. Kalau kita tengok bahagian kita pun orang muda, jadi persaingan pun antara orang muda dengan orang muda, Dato' Seri. Ya. Jadi persaingan yang sangat sihat. Ya. Dan kita lihat banyak orang muda juga, termasuk saya, diberi peluang oleh Dato' Azhari. Boleh diberi peluang oleh mantan kepimpinan yang lama juga untuk saya bersama berkhidmat bakti. Walaupun Dato' Seri saya sebenarnya bukan orang Shah Alam, tetapi saya buktikan yang saya nak sangat tolong UMNO Shah Alam. Akhirnya saya diberi peluang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Dato' Azhari kita bahagian kita. Jadi Dato' Seri, buat kawan-kawan, selepas PRU 14 dengan berbagai kejadian, contohnya manifesto yang tidak dapat ditunaikan, banyak pelajar-pelajar yang makin bau hancingnya kuat. Akibat kena kencing oleh Pakatan Harapan, di mana banyak manifesto tidak dapat ditunaikan. Dan positifnya Dato' Seri hari ini, banyak rakan-rakan Facebook saya, banyak rakan-rakan semasa saya belajar dulu sudah mula nak berminat untuk bersama dengan kita, terutamanya rakan-rakan yang di dalam PAS. Dan hari ini juga Dato' Seri, selepas saya jumpa Dato' Seri, melawat Dato' Seri di rumah itu, banyak rakan-rakan daripada PAS juga minta tolong saya arrangekan macam mana nak jumpa dengan Dato' Seri. Dan hari ini juga Dato' Seri ada juga wakil-wakil daripada PAS yang turut hadir, yang mesej saya di Facebook, dia kata orang PAS boleh hadir ke? Saya kata boleh, semua boleh hadir. Sebab apa? Yang datang ni adalah mantan Perdana Menteri untuk seluruh rakyat Malaysia. Dan hari ini Dato' Seri sebelum ini tidak pernah memecahkan dia, sama ada anda penyokong PAS ke, penyokong Pakatan ke, tetap diberikan ruang untuk bekerja di Jabatan Kerajaan, tetap diberi gaji sebagai Tok Batin di Kementerian Highland. Tapi hari ini apa yang mereka buat? Siapa yang tak sokong Pakatan Harapan, mereka nak tarik gaji mereka nak pecat. Itulah bezanya kepimpinan yang lama dengan kepimpinan yang baru. Kerana itu besar hikmahnya sahabat-sahabat bila berlaku transition kerajaan ini, tetapi ianya memberi ruang kepada kita untuk membuka mata, membuka telinga, mendengar dengan lebih baik bahawa hikmah yang akan datang lebih baik. Dengan perjuangan Dato' Seri hari ini, terus berjuang melawan kerajaan hari ini, memberi semangat dan kekuatan buat kita untuk terus berjuang. Dato' Seri boleh teruskan apa lagi yang Dato' Seri nak sampaikan, terutamanya tentang isu-isu semasa dan juga manifesto oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Saya nak beritahu bahawa dari sudut pengertian kepada konsep integriti, kalau kita sebut integriti, pada hakikatnya dia ada 2 dimensi, 2 cabang. Yang kita tahu pertama, cabang integriti maknanya salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya. Itu satu dimensi. Tapi ada satu lagi dimensi, moral integrity. Moral integrity ini maknanya kalau kita janji kepada orang lain, apatah lagi kita janji kepada rakyat, ya? Ini merupakan satu janji, ikatan kita dengan rakyat. Maknanya janji kita apa? Kalau awak undi saya akan tunaikan perkara ini. Betul tak? Jadi bila dia tak tunaikan janji-janji dia, maknanya dia sudah gagal dari segi integriti moral.
Kalau orang putih kata the moral legitimacy of the government boleh dipersoalkan. Betul?